Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang dan Alhamdulillah hari ini kita agak bertuah kerana dapat bersama-sama dalam sidang International Conference on Global Business and Social Science 2022. Saya Sharina Abdullah akan membentangkan satu kertas kerja yang bertajuk Perancangan Pengurusan Penggantian bagi Perniagaan Keluarga milik Usahawan Muslim di Negeri Kedah. Sebelum itu saya ingin mengalu-alukan kedatangan dan mengucapkan jutaan terima kasih kepada pihak penganjur Global Academic Excellence. Selamat datang kepada Profesor-Profesor, Profesor Madya, Doktor-Doktor, ahli akademik dan hadirin sekalian. Bersama-sama saya dalam menghasilkan kertas kerja ini iaitu Puan Afifah Abu Yazid dan juga Profesor Madya Dr. Amanurrah Muhammad daripada Universiti Utara Malaysia. Topik kami hari ini adalah berkaitan dengan perancangan pengurusan penggantian bagi perniagaan keluarga milik usahawan Muslim. Ia merupakan satu topik yang saya rasa penting dari aspek pembangunan ekonomi negara. Ini kerana perniagaan keluarga di Malaysia memberi sumbangan yang sangat besar kepada pertumbuhan ekonomi serta dari aspek KDNK ataupun keluaran dalam negara kasar negara. Perniagaan keluarga di Malaysia memberi sumbangan yang bernilai kepada ekonomi. Begitu juga perniagaan keluarga milik umat Islam kerana perniagaan keluarga yang tertubuhnya di Malaysia akan sentiasa berkembang dan memberi sumbangan yang besar kepada pertumbuhan ekonomi negara. Apakah isu yang sering dihadapi oleh usahawan yang menguruskan perniagaan keluarga ini? Kalau kita lihat dari aspek isu yang akan dibincangkan dalam kertas kerja ini ialah isu perancangan penggantian. Dan jika kita lihat daripada kajian-kajian dilaksanakan ke atas perniagaan keluarga yang lepas, menunjukkan bahawa banyak perniagaan keluarga gagal selepas 10 tahun beroperasi. Terdapat juga segelintir atau 3 daripada 10 perniagaan keluarga yang berjaya meneruskan kepada generasi kedua dan hanya 16% daripada semua perniagaan keluarga berjaya ke generasi ketiga dan seterusnya. Kajian ini menunjukkan secara puratanya jangka hayat bagi sesebuah perniagaan keluarga ialah selama 24 tahun. Kajian-kajian yang lalu menunjukkan jangka hayat perniagaan keluarga sekitar 24 tahun saja dan kebanyakan perniagaan keluarga di sesebuah negara tidak pernah memformulasikan rancangan penggantian untuk generasi seterusnya. Laporan oleh Frederick O'Connor dan Kuratko juga mendapati bahawa perniagaan keluarga gagal mendokumentasikan berkaitan dengan pengoperasian dan pengurusan perniagaan keluarga. Objektif kertas kerja ini adalah untuk mengenal pasti faktor-faktor dan ataupun dikenali sebagai dimensi yang terlibat dalam perancangan pengurusan penggantian bagi sesebuah perniagaan keluarga Islam secara praktikalnya. Kerana kertas kerja ini, kajian ini lebih memfokuskan kepada perniagaan keluarga milikkan usahawan Muslim. Maka apa yang akan kami lihat hari ini dalam kertas kerja ini ialah proses apakah proses-proses yang terlibat dalam pengurusan perancangan penggantian perniagaan keluarga milik usahawan Muslim di negeri Kedah. Perniagaan keluarga merupakan satu perniagaan yang boleh dilihat atau didefinisikan sebagai satu perniagaan yang diuruskan oleh satu
satu rumpun keluarga ataupun satu kekeluargaan, sistem kekeluargaan ataupun satu, orang kata apa, dalam satu keluarga yang sama, dan dia akan dibantu oleh adik-beradik, okey, 45%, anak-anak 24% dan saudara mara 14%. Daripada 24% yang pengasas dibantu oleh anak-anak itu, 46.5% adalah terdiri daripada anak yang pertama, manakala 28.2% adalah anak yang kedua, 13.7% diteruskan oleh anak yang ketiga, dan 11.4% anak yang keempat, dan seterusnya. Okey, nampaknya di sini majoriti lah perniagaan keluarga ataupun almost 50% ataupun 46.5% di sini kalau kita lihat perniagaan keluarga diwarisi oleh anak yang pertama, dan anak-anak yang lain juga akan mewarisi, tetapi persentasenya ataupun peratusannya tidak menyamai ataupun tidak sebanyak, okey, oleh anak yang pertama. Okey. Manakala dari sudut perancangan pengurusan penggantian, kalau kita lihat apa yang diutarakan oleh Court and Hodges di Amerika Syarikat, terdapat lebih kurang 92% daripada semua usaha teroka perniagaan adalah di bawah kawalan dan milik keluarga. Okey, itu bagi di negara US lah. Dan perniagaan keluarga memberi peluang pekerjaan kepada 59% daripada keseluruhan tenaga kerja di Amerika Syarikat, dan bertanggungjawab sebanyak 78% kepada penciptaan peluang-peluang pekerjaan baru. Ini kalau kita lihat betapa pentingnya perniagaan keluarga kepada sistem ekonomi sesebuah negara, kerana perniagaan keluarga juga berupaya untuk menyumbang atau memberi peluang pekerjaan kepada masyarakat. Okey. Apakah yang dimaksudkan dengan perancangan penggantian? Perancangan penggantian adalah satu proses perancangan daripada pengasas sesebuah perniagaan kepada warisnya. Okey, sama ada warisnya itu terdiri daripada anak yang pertama, kedua, ketiga atau sebagainya. Oleh itu, dan perancangan penggantian ini kalau kita lihat, dia ada berkaitan dengan perancangan pengagihan harta yang mana penting untuk diberi penekanan oleh seseorang pengasas. Kerana jika boleh kita tidak mahu sesebuah perniagaan keluarga itu terbiar ataupun tidak diteruskan oleh pewarisnya. Oleh itu, kenapa dikatakan perancangan penggantian sangat penting? Kerana ia merupakan satu wasilah untuk melaksanakan amalan yang mulia ini demi kesejahteraan umat manusia. Ia bertepatan dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah An-Nur, okey, ayat ketiga-tiga, yang bermaksud, dan berilah kepada mereka dari harta Allah yang telah dikurniakan kepada kamu. Maksud dia betapa pentingnya perancangan pengurusan penggantian bagi sesebuah syarikat itu kepada waris. Okey, waris. Okey, kalau kita lihat kajian ini menggunakan kaedah berbentuk kualitatif yang menggunakan kaedah soal selidik, open-ended questions, dan penyelidik telah memilih beberapa lokasi syarikat, dah dapat mengenal pasti lokasi-lokasi di utara Semenanjung, dan salah satunya adalah di daerah Yan, Kedah, iaitu yang dimiliki iaitu kami telah memilih syarikat Al-Hikam Sdn Bhd. Dan bagi menjawab persoalan dan objektif kajian, beberapa soalan telah dirangka berkaitan dengan perancangan penggantian pemilik kepada generasi seterusnya dan dalam menerajui perniagaan milik keluarga. Matlamat sebenar bagi objektif ini ataupun kertas kerja ini adalah untuk mengenal pasti proses yang terlibat dalam sesebuah proses perancangan penggantian bagi perniagaan keluarga milik Islam. Dan skop kajian kami adalah untuk memilih responden sebuah perniagaan keluarga
okey, yang diuruskan, maksudnya diuruskan oleh generasi kedua dan seterusnya. Walaupun pengasas masih ada, tetapi itu adalah skop kajian kami untuk melihat proses-proses yang berlaku. Okey, daripada pengasas ke generasi kedua dan seterusnya. Okey, dan kami telah memilih syarikat Al-Hikam lah sebagai responden kajian kami yang terletak di daerah Yan, Kedah. Jabatan kajian mendapati bahawa yang kami telah mengadaptasi proses-proses pengurusan penggantian yang diutarakan oleh seperti Zimmerer and Scarborough pada 1988 dan Norita et al. Pada tahun 2010, di mana terdapat beberapa dimensi bagi proses melaksanakan pengurusan penggantian. Ini yang biasa, yang maksud saya para akademik telah menghasilkan, okey, daripada kajian-kajian lepas, mereka juga telah mendapati bahawa bagi Zimmerer and Scarborough, mereka mungkin membuat buat kajian di negara barat, okey, dan manakala Norita et al juga mengeluarkan berpendapat yang sama, okey, di mana ini adalah proses-proses dalam perancangan pengurusan penggantian, di mana dia melibatkan kepada 6 proses ataupun dikenali sebagai 6 dimensi yang perlu diutamakan oleh pemilik usaha, pemilik perniagaan ataupun usahawan lah, okay, dalam konteks ini. Jadi apakah 6 dimensi itu? Yang pertama, pemilik haruslah mengenal pasti siapakah calon pengganti. Yang kedua, penglibatan ahli keluarga dalam pengurusan perniagaan. Yang ketiga, membangunkan alatan kelangsungan ataupun survival kepada calon pengganti. Yang keempat, mendidik dan menyuburkan calon pengganti. Dan yang kelima, mempertimbangkan bantuan daripada pihak luar ataupun tidak. Dan membangunkan persetaraan hormat serta percaya. Okay, ada 6 dimensi ya. Baiklah. Maka di sini saya ingin kongsikan dapatan kajian yang kami perolehi melalui temu bual secara bersemuka dengan pemilik, maksud saya pewaris kepada syarikat Al-Hikam. Walaupun pemilik pengasas masih ada, tetapi kita lihat dalam konteks bagaimana pengurusan penyerahan kuasa itu berlaku. Okey. Kalau kita lihat responden kajian kami, okey, di mana adalah anak yang ketujuh, okey, daripada syarikat Al-Hikam Kedah, okey, di mana pengasasnya adalah ayah kepada pewaris, iaitu Tuan Haji Muhammad Faiz, yang mempunyai 8 orang anak. Dan anak-anak yang terlibat buat masa sekarang, iaitu anak yang kedua, anak yang keempat dan anak yang ketujuh. Okey. Dan syarikat ini telah melaksanakan kesemua dimensi proses perancangan penggantian dengan berkesan dan baik. Makna kata di sini, Tuan Haji Muhammad Faiz telah mengenal pasti calon-calon yang berminat. Okey. Bagi responden kajian, okey, apabila Tuan Haji Muhammad Faiz ni dia telah mengenal pasti calon-calon yang berminat untuk menyertai ataupun meneruskan perniagaan keluarga ini, maka dia telah memberi pendidikan lah. Pendidikan kepada anak-anak yang berminat untuk mewarisi. Dan anak-anak ini yang mana berminat menunjukkan kesungguhan, okay, untuk menjadi wakil kepada syarikat. Kalau kita lihat ya, anak-anak yang berminat ini akan menjadi wakil kepada syarikat. Okey, anak kedua yang meneruskan perniagaan ini dan telah mengembangkan perniagaan ini ke daerah selatan tanah air. Dan anak yang ketujuh, responden kami, dia melihat kepada aspek keseluruhan, namun dia cuba untuk menembusi pasaran-pasaran baru. Okey, terutama di negeri Kedah, Pulau Pinang, Perak dan juga Perlis, kan. Di samping adalah pasaran-pasaran baru di negeri-negeri di bahagian selatan tanah air. Anak yang sedang menguruskan perniagaan syarikat Al-Hikam ketika ini mempunyai kelaikan akademik yang setimpal lah
dengan jawatan-jawatan yang dipegang. Sebagai contoh, anak yang ketujuh memperolehi ijazah dalam bidang pengurusan perniagaan. Ketika mana interview dia daripada Universiti Teknologi Mara. Jadi di sini boleh kita dapat simpulkan bahawa syarikat Al-Hikam telah berjaya mengenal pasti calon-calon yang berkelayakan dalam memastikan survival ataupun kelestarian perniagaan tersebut. Yang kedua, dari aspek penglibatan ahli keluarga pula dalam pengurusan perniagaan, seperti yang saya maklumkan tadi, anak kedua, anak keenam dan ketujuh yang menguruskan. Namun begitu, anak ketujuh lebih memfokuskan di kilang lah. Maksudnya di Kedah, walaupun dia mempunyai sub perniagaan yang lain, tetapi dia memberi tumpuan kepada kilang, sektor perkilangan dan juga pasaran baru di utara dan selatan. Dari sudut membangunkan alatan kelangsungan survival kepada calon ini lagi, di mana perniagaan yang telah ditubuhkan sejak sebelum tahun 1981 ini tidak pernah menggunakan sebarang pembiayaan atau hutang. Tidak pernah membuat pinjaman, ya. Jadi perniagaan ini dan ayahnya juga maksudnya pengasas telah menerapkan elemen-elemen dari aspek berhutang boleh, tetapi sekadar yang mampu. Namun begitu, sehingga hari ini syarikat ini dah berjaya membuktikan bahawa mereka dapat meneruskan kelangsungan ataupun survival perniagaan itu sehingga sekarang tanpa membuat pinjaman daripada pihak institusi bank ataupun institusi keuangan, ya. Jadi mereka banyak menggunakan modal equity lah dalam mengembangkan perniagaan. Ini merupakan satu kejayaan, ya, bagi pengasas, ya. Dan kalau kita lihat dari yang ketiga, keempat, mendidik dan menyuburkan calon pengganti. Maksud dia dari aspek pendidikan, dari aspek motivasi yang diberikan oleh pengasas kepada pewaris ataupun anak yang menguruskan perniagaan ini sangatlah boleh dikatakan pengasas dikatakan berjaya mendidik anak-anaknya memperolehi ijazah bagi memastikan perniagaan itu diurus dan ditadbir dengan baik, dengan orang yang berkelayakan. Dan yang kelima, bagaimana Tuan Haji Muhammad Faiz membangunkan persekitaran hormat dan saling percaya antara adik-beradik, walaupun mereka adik-beradik yang ramai. Namun begitu, mereka sering mengadakan sebelum pandemik lah, kan, dan selepas pandemik pun, ketika endemik ini, mereka sering berjumpa, mengadakan bermesyuarat. Ketika pandemik, mesyuarat itu mungkin dijalankan secara online. Namun begitu, ketika endemik ini, mereka dah boleh mula secara agresifnya untuk lebih memformulasikan satu pengurusan yang lebih efektif kepada perniagaan ini. Kerana perniagaan ini semestinya telah mempunyai pelanggannya yang tersendiri dan customer ataupun pelanggan yang telah loyal kepada produk syarikat. Okey, dari aspek minta maaf saya tertinggal satu faktor, mempertimbangkan bantuan daripada pihak luar. Walaupun sebenarnya mereka open kepada pihak luar. Maksud dia mereka lebih bersifat terbuka untuk menerima pandangan daripada penasihat-penasihat luar. Namun begitu, sehingga hari ini mereka masih dapat mengekalkan, maksud saya equity pemilik itu, ataupun modal equity itu adalah daripada kalangan ahli keluarga. Jadi saya rasa sebagai kesimpulan yang boleh saya buat pada hari ini, bagi syarikat Al-Hikam Sdn Bhd, iaitu
dari aspek dari aspek perancangan, proses perancangan pengurusan penggantian, mereka pengasas telah fulfill ataupun telah berjaya mencapai ataupun dalam erti kata yang lain memenuhi ke-6 dimensi, seperti yang diutarakan oleh Zimmerer and Scarborough serta Norita et al tadi. Dan satu kesimpulan yang saya boleh buat di sini adalah dari aspek seseorang usahawan, perlulah ada satu proses perancangan penggantian bagi perniagaan kerana ia sangat penting bagi memastikan survival ataupun kelangsungan ataupun kelestarian sesebuah perniagaan yang ditubuhkan oleh seseorang pengasas kepada generasi seterusnya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.